ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Disember 2023 bersama saya Pia Nadia. Pempengaruh media sosial yang dikenali sebagai YB Viral mendakwa Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melakukan pusingan U apabila meminta mengadakan sesi soal jawab di podcast selepas melemparkan cabaran debat. YB Viral dalam satu kenyataan berkata cabaran debat yang bertukar menjadi podcast soal jawab dan perbincangan adalah bukti standard Rafizi telah jatuh dengan teruk. YB Viral dalam satu kenyataan berkata cabaran debat yang bertukar menjadi podcast soal jawab dan perbincangan adalah bukti standard Rafizi telah jatuh dengan teruk. YB Viral juga mempersoalkan sama ada pusingan U tersebut menandakan Rafizi takut mengalami kekalahan dengan seorang pempengaruh yang dituduhnya hanya menyebarkan pembodohan. Pada 15 Disember lalu, Timbalan Presiden PKR itu menyampaikan jemputan rasmi kepada pempengaruh TikTok Pro Perikatan Nasional (PN) yang sering memuat naik video menyelar kerajaan dan dasar-dasarnya. Menurut Rafizi, pempengaruh yang menyebarkan pembohongan tidak berasas kepada pengikut mereka adalah antara ancaman terbesar yang dihadapi kerajaan hari ini. Bagaimanapun, YB Viral menegaskan Rafizi hanya menepis segala isu dan kritikan yang dilemparkan terhadap kerajaan sekarang sebagai pembodohan dan fitnah. YB Viral berkata Rafizi yang menuduh pempengaruh berkepentingan awam sebagai ancaman utama negara amat mengejutkan. Malah YB Viral juga mendakwa Rafizi mengugut netizen yang memberi komen negatif terhadap kerajaan dengan tindakan undang-undang, jenayah atau sivil. Justru itu, serangan dan fitnah berterusan Rafizi terhadap pempengaruh menurut YB Viral adalah gambaran bagaimana kerajaan secara berterusan cuba menyekat perbezaan pendapat dan suara semak dan imbang oleh rakyat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Lokman Adam berkata parti itu tidak akan membenarkan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT dilaksanakan. Lokman berkata demikian ketika mengulas kesaan pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai agar pilihan raya itu dilaksanakan di Kuala Lumpur. Malah, Lokman mendakwa gesaan itu sebagai sabotaj dalaman oleh dinasti Lim terhadap kepimpinan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Menurut Lokman, UMNO akan menentang habis-habisan dan tidak akan sesekali mengizinkan cadangan tersebut dilaksanakan. Terdahulu Tan yang juga ahli Parlimen Ceras berkata pelaksanaan pilihan raya PBT adalah usaha menegakkan demokrasi dan dapat menjadikan Kuala Lumpur sebuah ibu negara yang mampan mengamalkan tadbir urus berkesan, bersih dan berpaksikan rakyat. Sebelum ini, pihak yang membantah perkara itu termasuk dalam kalangan UMNO memberi peringatan bahawa ia boleh membawa kepada ketidakstabilan kaum ekoran tanggapan orang Melayu tidak akan menang dalam pilihan raya tersebut. Semalam, pengerusi veteran UMNO Wilayah Persekutuan Mustafa Yaakob turut menyuarakan bantahan dengan nada yang sama. Mustafa berkata jika cadangan itu dilaksanakan, ia akan membawa kepada tuntutan sama di bandar-bandar lain seperti di Ipoh, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Sementara itu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal turut mengkritik gesaan itu dengan mendakwa sejengkal demi sejengkal impian Malaysia seperti diimpikan Lim Kit Siang bakal tertunai. Dalam pada itu, pemuda UMNO hari ini memberi amaran kepada DAP supaya tidak memprovokasi status quo Melayu yang dibina atas persefahaman antara kaum di negara ini. Ketuanya Dr. Akmal Saleh berkata kenyataan tidak perlu seperti pilihan raya PBT dan Perdana Menteri bukan Melayu hanya akan mencetuskan ketidakharmonian di kalangan rakyat. Akmal berkata demikian ketika mengulas berhubung kenyataan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang berhubung impiannya untuk melihat bukan Melayu menjadi Perdana Menteri dan pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai mengenai pilihan raya PBT Kuala Lumpur sebagai perintis. Kata Akmal dalam satu kenyataan, cadangan untuk melaksanakan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur akan mewujudkan ketidakseimbangan di ibu negara. Menurut Akmal, selama 6 dekad Malaysia ditadbir berdasarkan konsensus dan kemufakatan di mana ia disokong dan disenangi oleh majoriti. Justru katanya, pemuda UMNO tidak akan sesekali berkompromi dengan apa jua cadangan dan tindakan seumpama itu.
Tegas Akmal lagi, segala keputusan yang melibatkan kepentingan agama Islam, bangsa Melayu dan Raja-Raja Melayu, pihaknya tidak akan berganjak sedikit pun apatah lagi untuk mengalah. Sementara itu, Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan Azhar Yahya membantah keras cadangan Tan kerana pihaknya bimbang jika pilihan raya PBT diadakan akan berlaku monopoli kaum, khususnya kaum Cina, dalam menguasai kerusi PBT di Kuala Lumpur. Dalam perkembangan lain, pegawai kanan polis berpangkat Deputi Superintendent DSP yang terlibat dalam kes kematian seorang pelajar lelaki tingkatan 5 Jumaat lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh. Pegawai yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah itu dihadapkan di hadapan Magistrate S. Punita. Pertuduhan terhadap Muhammad Nazri Abdul Razak dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan jika dihukum mati, hendaklah disebat tidak kurang 12 sebatan. Muhammad Nazri didakwa membunuh Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri 17 tahun di Jalan Taman Jati 1 antara jam 12.05 hingga 12.40 tengah hari 15 Disember lepas. Bagaimanapun, berita harian online melaporkan tiada pengakuan direkodkan berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pegawai kanan polis itu kelihatan tenang sepanjang prosiding namun abang mangsa, Zahrul Fitri 29 tahun tidak dapat menahan sebab ketika pertuduhan dibacakan. Punita menetapkan 7 Februari depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Terdahulu dalam insiden yang berlaku Jumaat lalu, pegawai tersebut yang memandu Perodua Aktiva didakwa melanggar pelajar sekolah tersebut yang sedang menunggang motosikal. Remaja itu maut di tempat kejadian selepas cedera di bahagian dada dan abdomen. Sementara itu, beberapa pengamal media mendakwa pegawai kanan polis yang didakwa membunuh pelajar berusia 17 tahun itu diberi layanan istimewa membolehkannya mengelak dari bertembung wartawan dan kru video. Menurut The Star, para wartawan terkejut apabila DSP Muhammad Nazri memasuki Mahkamah Magistrate menggunakan laluan lain yang membolehkannya bolos dari perhatian media. Akhbar itu melaporkan Muhammad Nazri dikepung oleh kehadiran polis yang ramai sekaligus menghalang media daripada mendapatkan rakaman jelas wajah tertuduh. Sementara itu, utusan Malaysia pula melaporkan kehadiran tertuduh diiringi 5 anggota polis Jabatan Siasatan Jenayah JSJ yang lengkap memakai topeng muka dan berpakaian gelap. Pada prosiding pendakwaan tersebut, Muhammad Nazri dibawa masuk ke dalam kamar mahkamah dalam keadaan berkari dan kepala ditutup menggunakan kain hitam. Laporan New Straits Times pula berkata keadaan itu nyata berbeza dengan kes pembunuhan lain dengan media dibenarkan merakam dan mengambil gambar dengan mudah sewaktu ketibaan suspek. Selain itu, hanya seorang jurugambar bernama dan seorang juru video Esra Awani dibenarkan mendapatkan rakaman visual manakala Muhammad Nazri dibenarkan membalut sehelai kain hitam di seluruh bahagian kepala bagi menutup wajahnya. Muhammad Nazri kemudian dibawa masuk ke dalam pacuan 4 roda berwarna gelap diiringi 4 kenderaan lain. Sementara itu, polis menafikan layanan istimewa diberikan kepada DSP Muhammad Nazri ketika dibawa ke Mahkamah Magistrate Ipoh pagi tadi atas dakwaan membunuh. Sebaliknya, Timbalan Ketua Polis Perak Azizi Ma'aris menjelaskan kawalan ketat anggota polis semasa prosiding pertuduhan membunuh dilakukan untuk tujuan keselamatan. Tambahnya, tertuduh DSP Muhammad Nazri kini ditahan di penjara Taiping sehingga dihadapkan ke mahkamah seterusnya. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan mengakui Malaysia hari ini menyaksikan peningkatan kes COVID-19 yang semakin mendadak. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan langkah berkurung atau sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak dipertimbangkan buat masa ini. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia pada ME, Minggu EPID 50-2023 dari 10 Disember 2023 hingga 16 Disember until pukul jam 12 tengah hari tadi. Kes baru 20,696. Jumlah kumulatif adalah 5,180,812. Peningkatan kes sebanyak 62.2% berbanding dengan jumlah kes
yang dilaporkan pada ME 49, yakni seminggu yang lalu. Ya, minggu EPID 49. Kes tempatan 20,677 kes. Warga negara 20,068, yakni 97.1%. Manakala bukan warga negara 2.9% seramai 609 ya, kes. Kes import 19 kes, 18 warga negara dan 1 bukan warga negara. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 151 kes. Kes memerlukan alat pernafasan, alat bantuan pernafasan adalah 96 kes. Kes kematian 28 kes dan kadar kematian 0.1%. Dan jumlah kluster 18. Ya. Malaysia kini sedang menghadapi peningkatan kes COVID-19 yang mendadak. Itu kita akui. KKM berharap agar situasi ini dapat dilalui tanpa perlu mengulangi, saya sebutkan, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlaku pada awal pandemik COVID-19 yang lalu. So, kita tak bercakap tentang PKP, we rule for the time being kita tidak bercakap tentang mengulangi PKP. Sebab ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya dalam siapan ya, X bahawa apakah ya, banyak kegusaran di situ ya. Jadi kita telah saya jelaskan ya, tanpa perlu mengulangi sekatan seperti PKP ya. Dr. Zulkifli berkata kementeriannya sudah melaksana 5 langkah dan strategi dalam menghadapi peningkatan jangkitan ketika ini tanpa perlu mengulangi sekatan seperti yang dilalui negara ketika awal pandemik COVID-19 pada 2020. Dr. Zulkifli juga memaklumkan bahawa fasiliti kesihatan ketika ini sudah bersedia untuk menerima sebarang kemungkinan berlaku peningkatan kemasukan pesakit ke hospital. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata tiada arahan yang mewajibkan seluruh rakyat Malaysia mengambil suntikan dos penggalak vaksin susulan peningkatan kes COVID-19 seperti yang tular di media sosial ketika ini. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata Kementerian Kesihatan buat masa ini hanya menggalakkan pengambilan dos penggalak ketiga terutama bagi golongan rentan dan berisiko tinggi. Viral tular mengenai vaksin yang dipenggalak itu untuk semua, tapi sebenarnya untuk warga rentan saja kan? Okay. Ya, saya insya-Allah akan menyampaikan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, mungkin dalam masa terdekat beliau boleh menjemput semua ketua pengarang untuk menyatakan beberapa perkara. Di sini saya ingatkan semua, sebelum kita sebar sebarang maklumat, tolong pastikan konten sebenar. Kadang-kadang antara headline, tajuk berita dengan isi kandungan dia agak berbeza. Dan saya sarankan supaya kita teliti dulu dan jangan terlalu mudah kita lihat headline, screenshot tanpa konteks penuh berita. Kita cuba fahamkan hadam dan di situ kita akan dapat lihat apakah isu sebenar. Jadi saya tegaskan waktu ini tidak ada ya, arahan ataupun kewajipan untuk seluruh rakyat Malaysia mendapat dos penggalak. Tidak. Ya, yang telah disebut oleh Menteri Kesihatan mungkin bagi golongan rentan, golongan yang vulnerable, mempunyai masalah kesihatan yang kronik. Di situ kalau apa pun kita boleh rujuk dengan doktor. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.